Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi pandangan berkaitan dengan cara kita berfikir apabila kita berhadapan dengan apa saja permasalahan dalam mungkin diri kita sendiri ataupun keluarga. Baik saudara, yang pertama sekali kita perlu ingat, sebelum itu kita minum dulu air suam. Air suam ini sebenarnya antara air yang terbaik sekali di samping air zam-zam. Baik saudara, air suam ini bagus untuk kesihatan. Jadi saya sarankan setiap pagi apabila tuan-tuan bangun pagi dengan gaya pembangunan ataupun disebutnya apabila kita bangkit saja daripada tidur itu, sila pastikan anda akan dapat sekelas ataupun secawan, ya, bukan kopi, teh, tetapi air suam dulu. Selepas anda minum air suam, mungkin dalam 3-4 minit anda kacaulah kopi ataupun apa saja yang anda mau minum. Tetapi ingat, avoid sugar, no sugar. Beritahu diri saya atau diri anda, don't ever practice this. Make sure that kalau nak letak sugar pun ataupun disebutnya gula pasir, pastikan anda letak sedikit. Ini kadang-kadang kita tambah madu, kita tambah macam-macam lah gula, kita tambah pelbagai lagi pewarna perisa sehingga ia memberi kesan. Baik saudara, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Baik, kita berbalik. Sebelum itu bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara, apabila kita berhadapan dengan apa saja masalah, ya, selagi manusia itu hidup daripada kisah Adam dan Hawa, kita tahu bagaimana ungkalnya Adam ini akhirnya dan Hawa pada ketika itu maka dicampakkan kembali ke dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka diberikan syurga. Ini sebab itu kita perlu menghargai. Apapun bagi saya, saudara dan saudari, kita perlu ingat ujian ini. Bahawa setiap yang hidup itu tetap akan berhadapan dengan ujian. Kenapa saya sebut Adam dan Hawa? Kita berasal daripada Adam dan Hawa. Tak kira lah Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kelantan, Politik asli, orang putih ke tidak, ya. Apa saja pun kita berasal daripada satu sumber induk itu, baka. Ya. Baik, saudara. Maka kita perlu ingat, masalah ini tetap ada. Daripada kita bangun pagi, tidur, kemudiannya kita bekerja dan kita bersosial, berurus niaga, kita berorganisasi, kita berjumpa masyarakat, masalah itu tetap wujud. Tetapi persoalan kita adalah bagaimana solusinya, cara-cara kita untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama sekali kita perlu faham, think positive, visualize. Talk to yourself, bercakap daripada diri, masalah itu biasa. Selagi hidup akan ada masalah. Selepas kita meninggal dunia, di alam barzah, di alam kubur, kita tetap diuji. Masalah ini tidak ada full stop, tidak ada titik berhenti. Makanya tidak perlu bimbang. Dan Allah takkan uji seseorang insan atau individu itu tatkala dia sendiri tidak dapat menanggung ujiannya itu. Maknanya setiap yang hidup itu akan mati. Maka asbabnya itu adalah ujian. Baik saudara, jangan kita bertanggapan orang lain bahagia. Jangan kita bertanggapan orang lain itu mewah. Jangan kita bertanggapan orang lain itu sentiasa seronok. Jangan kita bertanggapan orang itu tidak ada ujian, dugaan, konflik, tekanan. Semua orang ada. Tetapi masing-masing pandai, bijak. Mereka hide ataupun mereka cover. Sama ada mereka tidak menonjolkan atau mereka bijak untuk menangani kerana mereka telah memahami prinsipalnya itu. Bagaimana cara untuk menyelesaikan apa saja ujian dugaan dalam hidup. Ala bisa, tegal biasa. Sebab itu kita perlu bijak. Apabila kita berhadapan dengan apa saja situasi masalah, kita perlu melihat kepada alternatif A, alternatif B, alternatif C. Apa dia? Plan A, plan B, plan C. Kenapa mesti ada 3 plan? Mungkin 4, 5. Plan itu ataupun alternatif adalah untuk kita berikhtiar. Dengan ikhtiar pertama, plan pertama, kalau berjaya alhamdulillah, kalau gagal masuk beralih kepada plan yang kedua. Kalau gagal plan yang kedua, masuk kepada plan yang ketiga. Itulah yang perlu kita faham. Maknanya dalam hidup kita ni kita perlu ada alternatif A, alternatif B, alternatif C. Daripada mana kita mau melihat alternatif ini? Daripada mana kita mau mencari? Maka antaranya kita boleh cari, mengolah
mencerap, menyantuni daripada pengalaman-pengalaman orang lain, persekitaran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, sarjana, profesor, think tank. Siapa saja yang pernah melalui ujian-ujian yang anda sedang lalui. Google, sekarang ini database, kita ada Internet of Things. Tekan saja, ya. Ibaratkan inilah internet. Tekan. Macam mana nak tekan? Jadi everything within few second, isn't it? So anda boleh mencari akses. Bagaimana masalah ini diselesaikan, tapi buat plan A, plan B, plan C. Kalau plan A gagal, kita masuk plan kedua dan ketiga. Tetapi kita jangan sedih atau gusar dan kita panik. Saudara, kita boleh selesaikan. Yakin pada diri, visualize. Andai kata gagal, maka anda jumpalah pakar-pakar bidang. Siapa dia pakar bidang? Pakar bidang bagi saya yang pertama, mereka yang expert dalam bidang itu. Yang kedua, mereka mesti profesional, tidak mengaitkan kita, tidak membuka, telanjang bogilkan anda, saya dan siapa saja. Dan mereka-mereka yang sebenarnya menyimpan setiap conversation, perbincangan, maklumat, anda sembang bicara, meneroka masalah anda dalam terapi dan sebagainya. Mereka mesti beretika dan anda boleh menyaman mereka di mahkamah sekiranya mereka membongkar, mendendangkan dan mengaitkan anda. Kerana anda bayar mereka. Bukan kata anda lemah, bukan kata anda ada masalah besar, tetapi anda menjumpa orang-orang ini sebagai mereka-mereka itu ada konsultan, mereka-mereka itu sedang berkerjaya, mereka itu mahu mencari sumber pendapatan daripada masalah anda, daripada anda jumpa mereka dan berbincang, bersembang, daripada anda bersembang kepada orang yang anda tidak kenali, tidak pakar, dan mereka yang mencurigakan, baik anda jumpa pakar-pakar. Kalau anda ada masalah, khususnya untuk menyelesaikan masalah tuntutan bank atau diisytiharkan muflis, bankruptcy dan sebagainya, maka anda mahu berjumpa dengan peguam yang pakar dalam bidang, ataupun anda mahu berjumpa dengan kaunselor, ataupun anda mahu berjumpa dengan siapa saja yang expert in the field. Jadi anda perlu ingat. Tetapi orang-orang itu mestilah menyimpan dokumen anda dengan baik, tidak boleh membongkar, mengaib dan cuba mengambil kesempatan. Yang ketiga, bukan orang yang mengambil kesempatan. Harapan pegar makan padi. Hari ini pelbagai perkara yang pelik dan tidak masuk akal kita dapati berlaku. Antaranya apa dia? Saudara ingat, banyak pakar-pakar ini atau segelintir daripada mereka, sebahagian kecil daripada mereka yang tidak amanah. Mereka mengetahui masalah anda, apa saja permasalahan kewangan, ataupun masalah dari segi kesihatan, ataupun masalah dari segi kemungkinan keluarga dan sebagainya, apa mereka lakukan. Ada sebahagian dan segelintir daripada mereka ini melihat apakah masalah anda, dan akhirnya mereka ambil peluang daripada masalah anda. Mereka masuk dalam sistem anda dan merosakkan segala-galanya. Pernah tak berlaku? Ada. Jangan tidak percaya. Ada. Tetapi dia bergantung kepada scholars, counselors, doctors, mereka-mereka dan pakar psikologi, ustazah. Bukan semua. Ada. Ustaz merogol melibat anak muridnya sendiri. Bukan semua, tapi segelintir yang melakukan perbuatan dangkal. Frontliner ada, menahan, menyiasat, merogol, sexual harassment. Ada, tidak ramai, tetapi sebahagian atau segelintir daripada mereka. Oleh kerana si titik nila sebelanga susu rosak. Dan mereka-mereka ni licik, bertopengkan agama, bertopengkan undang-undang, bertopengkan kesarjanaan, bertopengkan kononnya kepintaran. Akhirnya mereka mengambil peluang. Tidak cukup satu, ambil dua. Tidak cukup dua, ambil tiga. Tidak cukup harta. Hak dia, hak orang, hak dia. Hak dia, hak orang, hak dia. Bagaimana saudara? Ini yang sedang berlaku. Sebab itu perlu berhati-hati, bukan saja di jalan raya, tetapi di mana-mana. Ingat pesan saya. Kita perlu sentiasa positif. Dan ingatlah, semua ada masalah. Tetapi kita kena bijak. Kalau anda terbeban dengan masalah kewangan, tetapi anda ada beberapa aset, kenderaan ada 3-4 biji rumah, ataupun anda ada kenderaan, ataupun rumah, ataupun apa saja aset yang anda ada, pastikan anda tolak atau jual. Tidak mahu menjadikan itu liability, menjadikan itu sebagai beban.
dan anda duduk dalam keadaan kesederhanaan. Apabila anda ada 3-4 kenderaan, kena bayar insurans, kena jaga maintenance, maka dalam keadaan tertentu anda jual. Mungkin besok satu hari ada rezeki anda beli. Tapi ingat, jangan sampai menjadi beban. Saudara, kita tidak perlu merayu merintih. Saudara, kalau kita berbicara tentang isu-isu berkaitan dengan salah guna kuasa rasuah, pemimpin kleptop dan sebagainya, tidak ada full stop dan sukar untuk ditangani. Tapi kita melihat kepada perkara yang mampu kita kawal, mampu kita selesaikan dalam konteks yang lebih kecil, dalam satu spek yang kita rasa di bawah kuasa kita, di bawah mandat kita, di bawah kelolaan kita, di bawah credibility, di bawah peranan kita. Sebab itulah kita perlu faham. Dan perkara-perkara yang di luar itu sukar kita tangani. Ingat, manusia sebenarnya tidak sempurna, tapi mereka berlakon, berlagak, dan mereka merasakan mereka sedang berada dalam satu konteks yang lebih baik. Mereka berada dalam satu pencapaian yang terbaik. Mereka sedang bahagia. Mereka berada yang track yang betul. Saudara, ingatlah, di akhirnya nanti kita semua akan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat mana saudara sekalipun, kaya mana pun, Tuan Dr. Mahathir, hampir 97 tahun, mempunyai harta yang bilion-bilion, kemewahan yang sungguh luar biasa. Ramai lagi yang kaya seperti beliau. Tapi Mahathir Mohamad satu hari akan meninggal. Begitu juga saya dan tuan-tuan yang dengar ceramah saya. Ingatlah bahawa segala harta kedudukan yang kita capai belum tentu kita mampu bawa ke hingga akhirat. Apapun saudara, anda cari yang halal, jangan cari yang haram. Dalam pekerjaan, menindas, mengugut, membuli, mendapat pengiktirafan, pujian, kedudukan dengan mengampu, dengan menindas orang, dengan memburukkan orang lain. Manusia ini ada seketul hati, daging yang kata pesan Nabi. Kalau dia hitam, maka hitamlah seluruhnya. Tindakan, perlakuan. Dan ingat, jangan percaya sesiapa. Don't ever trust anyone. Anda percaya orang, anda sebenarnya telah melakukan satu kesilapan besar. Anda perlu percaya diri anda, percaya Tuhan anda, dan percaya orang yang paling anda percaya, iaitu roh dan jasad anda. So, apa kita tidak boleh percaya orang sekeliling kita? Sebab mereka ini manusia biasa. Ada nafsu. Dia nak tahu apa saja kelebihan-kelemahan anda. Tetapi ingat, dia bukannya semestinya atau dia tidak semestinya mendoakan anda. Sebaliknya manusia ini, dia punya dengki, hasad. Bagi dia, orang puji dia, orang angkat timbang lambung dia, dia suka. Orang itu dia jaga, penyokong-penyokong dia. Tetapi dia tidaklah menjaga 100%. Namun dia tetap menjaganya. Jangan seteru atau mereka-mereka yang bersaing. Maka apabila wujud persaingan, manusia akan berubah. Songkok pun tanggal, tudung pun tanggal. Ya? Jadi tuan-tuan, manusia ni ada macam-macam jenis. Menggunakan agama, menggunakan kedudukan jawatan untuk menghancurkan satu sistem, menghancurkan diri orang lain, menghancurkan keluarga orang lain. Itu manusia jelmaan iblis. Lanatullah. Yang manusia tetapi dia jelmaan iblis. Sebab itulah jangan terlalu percaya manusia. Buat kerja anda, fokus track anda, terus ke hadapan. Jangan kacau orang dan jangan luahkan atau share apa saja yang anda lalui dengan orang keliling anda. Ingat, anda buka pintu, anda buka ruang yang masuk dalam sistem anda. Anda tidak kenal siapa mereka. Walaupun rakan taulan anda makan bersama, berbuka bersama, tapi pengkhianatan dan kezaliman ini berlaku. Manusia itu kejam dan zalim. Saudara mungkin tidak pernah melalui atau belum lagi. Sebab belum lagi melalui. Dan ramai sudah melalui. Ingat pesan saya. Ada masalah, ada ujian. Belajar cara untuk mengatasi. Dan yakin pada diri.
Semua orang ada masalah. Yang paling mustahil adalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu saja pagi ini. Jangan lupa pesan-pesan saya. Air suam antara air yang paling afdal, air zam-zam untuk kesihatan. Elakkan minum manis, perisa, air bergas dan sebagainya. Kelak anda merana. Jaga kesihatan anda. Jaga diri anda. Trust yourself. Don't ever believe or trust anyone else. With that, syukran Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.